Tajaan beasiswa JPA dalam bidang perubatan diteruskan. Inovasi tingkat daya saing industri getah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan memutuskan tajaan dalam bidang perubatan, pergigian dan farmasi di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam JPA diteruskan. Perdana Menteri berkata ia berdasarkan masih terdapat keperluan bagi sektor-sektor terbabit di dalam negara. Sejak itu, minggu lalu, saya ada perjumpaan khas dengan JPA. Dan mereka mengatakan itu dasar yang sedia ada, dasar yang lalu. Ya. Dan saya telah minta supaya ini dikaji semula berdasarkan unjuran kita, keperluan sektor perubatan, pergigian dan farmasi itu masih ada. Jadi maknanya program beasiswa JPA untuk sektor ini akan diteruskan. Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar at USM di Dewan Said Putra Universiti Sains Malaysia. Perdana Menteri menjawab soalan salah seorang peserta program berhubung keputusan kerajaan menghentikan penajaan JPA dalam bidang perubatan, pergigian dan farmasi. Sementara itu, Kementerian Kesihatan sedang berbincang dengan JPA termasuk sedia mengkaji semula kajian dilakukan pada tahun 2019 yang mendapati bekalan pegawai perubatan akan mengalami kebanjiran mulai 2026 hingga 2030. Jelas Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, antara yang difokuskan termasuk perubahan pasca COVID-19 yang mungkin melibatkan polisi baharu agar keputusan terbaik dapat dibuat. Faktor ketidakhadiran pelajar untuk menduduki peperiksaan SPM sedang diteliti Kementerian Pendidikan. Menurut Menterinya Fadlina Siddiq, ia perlu dilakukan bagi membolehkan kementerian membuat intervensi sewajarnya untuk memastikan kehadiran pelajar lebih baik akan datang. Perkara itu membimbangkan atau tidak, ia bergantung kepada hasil penelitian KPM nanti kerana terdapat pelbagai kategori calon. Beliau mengulas laporan media yang menyatakan sejumlah 14,858 atau 3.8% daripada 388,832 calon baru SPM 2022 dan mendaftar kali pertama tidak hadir menduduki peperiksaan berkenaan. Berdasarkan analisis KPM, calon yang tidak hadir peperiksaan tahun lepas bertambah berbanding calon SPM 2021. Dalam pada itu, ketidakhadiran menduduki peperiksaan SPM dan hilang minat menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi perlu diperhalusi secara mendalam bagi mencari faktor penyebab perkara itu berlaku. Adakah disebabkan masalah kewangan untuk sambung belajar atau adakah disebabkan mereka berharapan belajar di universiti bukanlah jaminan untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik di masa akan datang, atau adakah kerana wujudnya banyak peluang pekerjaan menerusi platform gig, apatah lagi terpengaruh menjadi pempengaruh Insta famous, TikTokers dalam media sosial, atau adakah kerana kadar gaji yang rendah. Kemahiran insaniah perlu diintegrasikan dalam kurikulum bagi menggalakkan lepasan SPM berminat menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Ke arah itu, suasana pembelajaran yang kondusif perlu disediakan bagi memberi semangat kepada pelajar. Pelaksanaan aktiviti co-curriculum seperti debat sukan kepimpinan ataupun aktiviti sukan relawan secara berpasukan ini dapat membangunkan semangat kemahiran insaniah seperti adanya kepercayaan diri, adanya komunikasi yang berkesan, kerja berpasukan, maka semua ini akan memberikan impak yang sangat bagus untuk pelajar ingin menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Dasar serta strategi bagi meningkatkan daya saing dan industri getah melalui teknologi dan inovasi terus dilakukan. Ia termasuk memperhalusi kaedah untuk membantu dan menggalakkan pekebun kecil getah beralih daripada getah skrap kepada penghasilan susu getah. Langkah itu jelas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof membantu meningkatkan pendapatan pekebun kecil kerana harga susu getah lebih tinggi dalam pasaran berbanding getah skrap.
Teknologi ada, tapi yang melaksanakan hanyalah syarikat-syarikat besar. Kalau pengembang kecil mungkin kemampuan untuk menggunakan teknologi itu tidak ada. Sebab itu yang kita nak katakan model perniagaan yang baru, kita kalau kata dapat gabungkan dengan syarikat dan mereka dapat membantu memastikan bahawa teknologi baru dapat digunakan. Peralihan itu membantu negara mengurangkan kos import susu getah dianggap berjumlah RM3 bilion setahun. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fadilah menyifatkan pelaksanaan Peraturan Produk Bebas Penebangan Hutan Kesatuan Eropah EUDR satu diskriminasi bertujuan menyekat perniagaan dan industri sawit negara. Kata minyak sawit, berbanding minyak sawit dengan rapeseed ataupun soy, dia perlukan tanah yang lebih besar untuk menghasilkan minyak. Dan dia terpaksa tanam semula, buang tanah semula. Kelapa sawit, kita tanam hari ini, dia boleh berlanjutan untuk 25 tahun. Mana kos kita lebih rendah. Jadi untuk tingkatkan untuk mereka bersaing, dia kena perkenalkan banyak perkara bagi kita yang boleh menyebabkan kos bisnes kita lebih mahal. Pelaburan langsung asing FDI digital berbilion ringgit dijangka disumbang menerusi penyertaan dalam Minggu Teknologi London yang menghimpunkan pemain industri digital dunia. Misi Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC itu diketuai Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Wartawan Yunus Muhammad Noor yang turut serta misi terbabit ada perinciannya. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MDEC, Mahathir Aziz, penyertaan selari Inisiatif Strategik Nasional Malaysia Digital. Selain Malaysia, Minggu Teknologi London turut disertai pelbagai syarikat digital terkemuka dan beberapa pemimpin dunia. Antara intipati penting misi ialah pemeteraian beberapa memorandum persefahaman MOU dengan pemain industri digital antarabangsa. Jadi syarikat-syarikat yang ada di sini dan kita dapat membuka mata dunia kepada produk dan keluaran daripada Malaysia untuk boleh diambil, diimport oleh negara-negara di sini, dibawa dan juga boleh memperdagangkan produk-produk dan juga servis-servis yang kita bawa ke peringkat itu seperti di Islamic Digital Economy dan juga yang lebih khusus seperti kesihatan ataupun health tech, digital health, dari segi smart city dan juga agriculture. Usaha mempererat hubungan dengan pemegang taruh dan pihak berkepentingan ekonomi digital dunia, khususnya syarikat berpangkalan di United Kingdom, turut cari tumpuan. Perlibatan berterusan dengan beberapa syarikat digital negara itu menjadi antara penyumbang utama kepada ekonomi digital Malaysia yang disasar mencapai RM130 bilion menjelang 2025. Bukan setakat memperluas hubungan dagang Kuala Lumpur London, malah kerjasama strategik yang dijalin ini mampu memperkukuh kedudukan negara sebagai hub pelaburan digital selari dengan inisiatif Malaysia Digital. Yunus Muhammad Noor, London, RTM. 481 projek sakit dan 112 projek perumahan terbengkalai direkodkan di seluruh negara ketika ini. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT memandang serius isu berkenaan agar langkah penyelesaian segera diambil. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir mengakui kerjasama daripada semua pihak termasuk pemaju, agensi berkaitan dan kerajaan negeri diperlukan bagi menangani masalah projek perumahan terbengkalai. Penyelesaian secara menyeluruh itu dapat memudahkan urusan pelaksanaan sesuatu projek perumahan supaya masalah sama tidak berulang. Kemajuan di tapak itu ada masalah yang tersendiri. Tetapi bila kita cuba gabungkan, analyse ataupun kita cuba nilaikan apa yang berlaku, maka perkara itu kita dapat berkumpulan. Selain task force di peringkat pusat, kita dah mula buat pecahan. Pertama, kita melihat dari segi masalah tadi, contohnya melibat keperluan utility. Yang akan datang kita akan bincang dengan SPAN untuk tengok pula dari segi keperluan air, pembentungan dan sebagainya.
Yang kedua adalah berbincang dengan pihak yang mempunyai kuasa di peringkat pelaksanaan. Ini kerajaan negeri, kerajaan tempatan. Di bawah program Perumahan Rakyat Satu Malaysia Prima, terdapat 21 projek sakit. Namun, dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini, KPKT sudah menyelesaikan 8 daripada projek berkenaan. Pihaknya meletakkan sasaran menjelang hujung tahun ini, 10 projek sakit di bawah Prima dapat diselesaikan. Terdahulu, Akmal Nasrullah melakukan lawatan kerja ke 3 tapak pembinaan perumahan projek sakit sekitar Jajahan Macang. Kelantan antara negeri yang mempunyai peratusan tertinggi di mana projek perumahan swasta tidak mengikut perancangan ditetapkan. 86 projek dalam pembinaan atau sedang dirancang dengan 40 daripadanya sakit dan 3 mengalami kelewatan. Justru Task Force Projek Sakit yang diwujudkan mengesyorkan supaya kerajaan negeri menubuhkan jawatan kuasa Task Force berfokus bagi menangani permasalahan itu. KPKT mengunjurkan peratusan projek lewat dan sakit di Kelantan dikurangkan kepada 20% menjelang akhir tahun depan. Baik, ramai beranggapan bahawa rokok elektronik atau vape boleh dijadikan alternatif untuk berhenti merokok. Namun, tanggapan itu meleset sama sekali. Bukan sahaja gagal berhenti merokok, malah tabiat tersebut mengundang risiko E-Valley atau kecederaan paru-paru berkaitan penggunaan rokok elektronik atau vape. Sejauh mana ia mengancam kesihatan dan apakah langkah membendungnya? Ikuti laporan Khairul Anwar Rosli. Menurut laporan Kementerian Kesihatan KKM, daripada 38 kes dilapor berhubung penggunaan rokok elektronik atau vape tahun lalu, 18 daripadanya melibatkan kes E-Valley. Simptom utamanya ialah masalah pernafasan seperti sukar bernafas dan batuk yang teruk. Kita takut kita rasa komplikasi penyakit itu mungkin akan lebih sebab dia masih lagi merokok biasa ni, tapi dalam masa sama dia juga telah start isap vape. Itu yang memang kebanyakan kajian nampak sebenarnya tak ramai pun yang berjaya berhenti. Lebih malang, rawatan penyakit E-Valley melibatkan kos yang tinggi. Berdasarkan anggaran kos rawatan bagi merawat seorang pesakit E-Valley adalah sekitar RM50,000 untuk kemasukan 4 hari ke hospital. Tetapi secara purata kes-kes E-Valley ni dia akan ambil masa sekitar 12 hari warded di hospital. Jadi kos secara orang kata total untuk merawat seorang pesakit E-Valley itu adalah dianggarkan lebih kurang RM150,000 untuk seorang pesakit bagi 12 hari kemasukan. Jadi kos ini memang bagi saya adalah satu kos yang agak besar. Saya dimaklumkan bahawa macam perokok pasif ni, perokok dia bukan perokok tetapi yang menghidu asap rokok itu sendiri juga menerima risiko yang tidak sihat dan juga mendapat risiko kesihatan juga. So dan ia juga boleh memudaratkan institusi keluarga itu sendiri. Dah tentu kalau penggunaan vape tu ada mudaratnya, tapi saya tak tahulah apa penyakit yang boleh menyebabkan orang yang hisap vape ni. Yang cuma saya tahu mungkin paru-paru tu akan rosak lah kalau hisap benda yang vape ni. Justru, Rang Undang-Undang RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 yang dijangka dibentang di Parlimen merupakan inisiatif membendung tabiat yang mengancam kesihatan itu. RUU berkenaan masih mengekalkan peruntukan dasar generasi penamat GEG kohort generasi yang lahir pada 1 Januari 2007 dan seterusnya. Wap daripada pemanasan cecair vape nyata memberi kesan buruk terhadap paru-paru sekaligus mampu meningkatkan risiko penyakit E-Valley. Pilihan di tangan anda. Khairul Anwar Rosli, RKM. Kedaulatan
Saudara, berita perdana diteruskan dengan segmen H-Click. Kita terus saja bersama dengan Aisyah Yatim. Silakan.